Assalamualaikum. Presentation hari ini adalah berkaitan dengan tugasan 3, iaitu berkaitan dengan ekonomi Islam. Tugasan ini tugasan untuk subjek dinamika Islam yang kod subjek adalah MPU 2374. Nama saya Muhammad Ahmad Denan, PDB 1806 147. Daripada kelas DBS 6D. Nama pensyarah Ustazah Nabila binti Abdul Ghani. Okey, mari kita mulakan dengan tajuk utama, iaitu ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Ekonomi Islam boleh definisikan kepada dua segi, iaitu dari segi bahasa dan daripada segi istilah. Dari segi bahasa boleh dapat dua kenyataan yang dapat berkaitan dengan ekonomi, di mana berdasarkan bahasa Grid dan bahasa Arab. Bahasa Grid yang bernama oikonomicus, yang bermaksud kebijaksanaan dalam pengurusan rumah tangga. Manakala bahasa Arab istisad, yang bermaksud sifat pertengahan antara dua barang yang keji, dua hujung yang keji, iaitu antara sifat bahil dan isyraf. Ekonomi dalam istilah pula bermaksud satu kajian bagaimana individu atau masyarakat memilih sama ada menggunakan wang atau tidak untuk kegunaan sumber produktif yang terhad, yang memungkinkan alternatif dan penggunaan untuk mengeluarkan berbagai komoditi pada sepanjang masa, dan mengakhirkan komoditi itu untuk kegunaan sekarang dan masa hadapan kepada kumpulan masyarakat tersebut. Sistem ekonomi Islam berpandukan sistem ekonomi Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, menggunakan sumber-sumber alam ciptaan Allah cekap dan adil. Semua sumber adalah hak milik Allah dan manusia sebagai khalifah untuk menjaga, mengawal dan menguruskan sahaja, tidak melakukan pembaziran, menguruskan sumber bahan mentah dengan amanah dan bertanggungjawab, tidak merosakkan dan memudaratkan, dan sekali diakhirkan secara sama rata. Dalam aspek sistem ekonomi konvensional menerangkan bahawa sistem ekonomi adalah boleh dikatakan sebagai suatu sistem ekonomi yang sudah dipraktikkan secara meluas di sesebuah masyarakat. Suatu sistem yang digunakan oleh manusia di dalam sesebuah masyarakat tidak mempunyai piawai yang mutlak, tetapi bersifat anjal dan boleh berubah mengikut ketentuan masyarakat. Dan sistem ekonomi konvensional terdiri daripada sistem kapitalis, sosialis, komunis dan ekonomi campuran. Dalam Islam, skop ekonomi terbahagi sangat luas, antaranya adalah pertanian, pelancongan, perikanan, pendidikan, perusahaan, perbankan dan semua aspek yang dibenarkan mengikut syarak. Matlamat utama dalam ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, memudahkan manusia menikmati kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan galakkan kerjasama, dan akhir sekali yang paling penting adalah untuk mengelakkan monopoli dalam kalangan peniaga. Prinsip ekonomi Islam terbagi kepada dua bahagian, iaitu konsep ekonomi utama dan 4 prinsip utama ekonomi yang digariskan dalam Islam. Konsep-konsep ekonomi umum ekonomi Islam sangatlah banyak. Antaranya adalah kebebasan individu, hak memilih harta, ketidaksamaan ekonomi, terkawal lazim, keadilan dan kelaksamaan sosial, jaminan sosial, edaran kekayaan yang meluas, pengharaman pengumpulan harta tak menentu, pengharaman industri anti-sosial dan kebajikan individu dan sosial. 4 prinsip utama ekonomi dalam Islam yang digariskan adalah kebebasan ekonomi perpaduan, di mana merujuk kepada setiap orang bebas memiliki hasil ekonomi tanpa membezakan di Islam ataupun bukan. Yang kedua, hak milik. Setiap individu mempunyai hak milik masing-masing. Dalam Islam digariskan bahawa harta yang dimiliki hanyalah harta yang dipegang sahaja, bukannya milik sepenuhnya, kerana sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, keadilan sosial, di mana mengikut ekonomi semua dilayani sama rata mengikut prinsip Islam, tanpa membezakan Islam, Yahudi maupun Nasrani ataupun bukan Islam.
Dan akhir sekali adalah campur tangan pemerintah, di mana pemerintah menentukan harga barang, cukai dan cara kaedah yang dibenarkan mengikut pemerintah di sesebuah negara. Akhir sekali, kita ingin membezakan antara perbezaan ekonomi Islam dan perbezaan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah bersumberkan wahyu Allah SWT, seperti yang mengatakan bahawa seluruh ekonomi di dunia ini adalah milik Allah SWT. Manakala konvensional mengatakan bersumberkan akal manusia semata-mata, di mana ekonomi kita ini adalah ciptaan kita dan bukannya melibatkan campur tangan orang luar maupun Tuhan. Yang kedua, mengkaji manusia sebagai khalifah Allah, di mana ekonomi Islam adalah untuk manusia memegang sebagai wakil ataupun sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala dalam menguruskan sumber yang Allah telah kurniakan kepada kita. Itulah pandangan Islam. Manakala pandangan konvensional mengatakan menggaji manusia sebagai manusia ekonomi, di mana kita menguruskan ekonomi dengan cara yang bijak dan lebih teratur. Yang ketiga, sumber ekonomi adalah mencukupi. Mengikut Islam, ekonomi di dunia ini adalah sangat mencukupi, di mana Allah telah membagikan kita sama cukup dan sama rata untuk setiap manusia dan untuk setiap makhluk ciptaannya. Manakala ekonomi konvensional mengatakan sumber ekonomi adalah sangat terhad, di mana kita perlu berlumba-lumba untuk mendapatkan ekonomi tersebut tanpa memikirkan untuk perkara itu adalah cukup untuk mereka, di mana ekonomi sangat-sangatlah terhad kerana tidak mencukupi untuk semua manusia seluruh bumi. Yang keempat adalah kehendak manusia hendaklah berpaduan, di mana kehendak kita mestilah mengikut masyarakat sekitar, bukannya ikut kehendak sendiri, di mana kita buat adalah untuk memenuhi keperluan kita. Dan konvensional mengatakan kehendak manusia adalah bebas dan tidak terhad, di mana kehendak kita bebas memiliki apa saja dan hak kita untuk mendapatkan apa saja di muka bumi ini. Sekian daripada saya, Muhammad bin Adnan. Thank you.